Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati, kita mulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Hajah Mazni binti Muhammad Sharif, Pengetua SMK USJ 13. Yang dialu-alukan yang berbahagia Ustaz Ahmad Faidul Irfan bin Ahmad Mustafa Kamal, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, juga merupakan Ketua Imam Masjid Al-Firdaus Segambut Luar Kuala Lumpur. Yang berusaha Puan Mahnum binti Muhammad, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Rosnita binti Tajuddin, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Maizul Fidar Anum binti Abdullah, Penolong Kanan Core Kurikulum, barisan guru kanan mata pelajaran, para guru, para tetamu jemputan, seterusnya anak didik Tertinians yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Sambutan Ma'al Hijrah tahun 2021 bersamaan 1443 Hijrah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan hidayahnya jua mengizinkan kita berhimpun dan bertemu sekali lagi sempena menyambut Ma'al Hijrah 2021 1443 Hijrah. Tidak lupa selawat serta salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di atas segala pengorbanan dan perjuangan agung menegakkan syiar Islam di segenap penjuru bumi Allah. Mudah-mudahan berkat tahun baru ini kita sentiasa dikurniakan kekuatan dan keikhlasan untuk meladani pengorbanan dan ketakwaan generasi Islam terdahulu. Hadirin yang dirahmati sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faidul Irfan bin Ahmad Mustafa Kamal, Pegawai Hal Ehwal Islam Jawi, untuk memimpin bacaan Yasin serta menyampaikan tazkirah yang berfokuskan kepada kemenjadian murid hijrah kepada yang lebih baik. Seterusnya memimpin bacaan doa pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis pada malam ini, kepada Cikgu Suriyati ya. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin inayahnya diberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama berjumpa pada malam ini. Dan saya tidak lupakan yang saya kasihi dan saya rahmati Pengetua SMK USJ 13 Puan Hajah Mazni binti Muhammad Sharif. Seterusnya barisan guru-guru kanan, penolong kanan guru Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13. Seterusnya yang dipertua PIBG Encik Suhaimi bin Dasir. Seterusnya para guru-guru yang dicintai, kepada ibu-ibu bapa dan juga murid-murid, seluruh anggota murid-murid dan juga warga SMK USJ 13. Jadi terima kasih di atas jemputan pada malam ini. Jadi sama-samalah pada malam ini kita akan adakan bacaan Yasin dan juga sedikit kata tazkirah lah ataupun ceramah berkenaan dengan Ma'al Hijrah bersempena dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijrah bersamaan dengan tahun 2021. Jadi anjuran pada malam ini adalah Musalla Ulul Albab di sekolah. Jadi insya-Allah kita teruskan kepada acara kita iaitu untuk bacaan Yasin dan seterusnya ceramah ataupun tazkirah ringkas Ma'al Hijrah. Jadi untuk bacaan Yasin pada malam ini, Tuan Pengetua dan juga guru-guru serta ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi, kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan kita teruskan dengan surah Yasin. Dan apabila habis surah Yasin, kita teruskan dengan sedikit penyampaian, peringatan, tazkirah ringkas dan kita akhiri dengan doa insya-Allah. Jadi sama-samalah kita niatkan bacaan Yasin kita pada malam ini
Tuan Pengetua, guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid yang dikasihi, kita niatkan terutamanya kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kepada para ahli baik baginda, kepada para sahabat baginda dan juga para tabi'in dan seterusnya, ahli-ahli keluarga kita yang telah meninggalkan kita, dan juga seterusnya kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, insya-Allah. Kita doakan sama-sama, niatkan dalam bacaan kita juga supaya Allah Subhanahu Wa Taala secepat-cepatnya mengangkat wabak COVID-19 ini agar kita dapat kembali kepada normal yang dahulunya, bukan normal baharu yang sekarang sebab kita tahu murid-murid sekarang dah lama tak sekolah, rindu dengan cikgu-cikgu kita kan, rindu dengan pengetuanya. Jadi insya-Allah lah kita doa di akhir nanti. Jadi kita teruskan dengan atau cara kita iaitu dengan bacaan Yasin, insya-Allah. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah wa Yasin ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث
فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah selesai membaca surah Yasin pada malam ini. Jadi dengan harapannya kita membaca Yasin ini, harapnya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan ganjaran pahala kepada kita, insya-Allah. Amin. Jadi yang saya muliakan dan saya kasihi Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13, Puan Hajah Mazni binti Muhammad Sharif, seterusnya guru-guru penolong kanan, guru-guru, seterusnya yang dipertua PIBG Encik Suhaimi bin Dasir, seterusnya ibu bapa dan juga murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat menunaikan satu, orang kata, ibadah lah, satu kewajipan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim,
yang mana kita sama-sama dapat berjumpa di antara guru-guru dan juga ibu bapa serta anak-anak murid Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13. Jadi pada malam ini sebelum kita ke bacaan doa, sedikitlah sebagai tazkirah ataupun peringatan kita bersama bersempena dengan Ma'al Hijrah ini, yang mana kita telah melangkah daripada tahun 1442 Hijrah ke tahun yang baru iaitu 1443 Hijrah. Jadi Tuan Pengetua, guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila cerita tentang hijrah ni tidak lain dan tidak bukan adalah satu konsep yang mana kita melakukan daripada perkara yang tidak baik kepada yang baik. Ataupun kita kata perubahan diri kita daripada yang tak berapa, yang biasa kepada yang luar biasa. Sebagaimana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dengan apa? Dengan harapannya ada perubahan di kota Madinah itu. Memang betul apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, semua masyarakat di Madinah itu menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kaitan hijrah ini dengan kita sebagai guru, sebagai ibu bapa dan juga murid-murid? Dia ada connection di antara hijrah kita sebagai seorang guru, hijrah kita sebagai seorang ibu bapa, hijrah kita sebagai seorang murid. Lebih-lebih lagi di waktu pandemik COVID-19 ini. Kan? Kita tahu cabarannya terlalu hebat untuk guru-guru kita, ibu bapa kita serta anak-anak murid kita sendiri. Mungkin guru-guru, ibu bapa dan murid-murid semua mengenali saya sebagai seorang imam. Sebenarnya sebelum saya menjadi imam ini, saya juga seorang guru. Saya sebelum saya melangkahkan kaki saya ke dalam bidang masjid ini, pada tahun 2015 sehingga 2017, saya berada dalam institusi perguruan. Saya mengajar di Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib, Majlis Agama Islam Persekutuan. Saya menjadi guru tahfiz dan saya menjadi guru di sanalah selama 3 tahun. Tapi ketika itu guru kontrak. Dia dikira sebagai JTJ. Statusnya guru tahfiz jemputan dan guru kontrak. Jadi saya pernah bersama dengan anak-anak dan kita boleh melihat pengalaman kita sebagai seorang guru dan juga pengalaman sebagai seorang pendidik, macam mana nak bawa anak-anak kita ini kepada yang lebih baik. Bukan kita kata anak-anak kita dia tak baik. Semuanya saya yakin dan percaya murid-murid yang berada di SMK USJ 13 ini adalah murid yang terbaik bagi saya. Sebab saya pun pengalaman saya menjadi imam, saya pernah bertugas di Masjid Al-Irsyad USJ 1 Subang Jaya. Dekatlah dengan sekolah guru-guru dan juga anak-anak sekalian. Jadi bila kita kata kita nak berhijrah kepada yang lebih baik, maka perlulah kita tanamkan keazaman. Yang pertamanya adalah keikhlasan kita, niat kita. Sebagaimana Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah menasihatkan anak murid beliau dengan menyatakan bahawa, wahai anak muridku, ikhlaskan niatmu dalam menuntut ilmu dan juga ikhlaskan niatmu dalam mencari redha Allah dan dalam mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang kita buat sekarang ini, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru yang dikasihi ibu bapa dan anak-anak sekalian, biarlah niatnya semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang guru, kita mengajar anak-anak murid kita, biarlah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kita nak mencari gaji dan sebagainya. Begitu juga anak-anak kita, anak-anak murid sekalian. Biarlah kita ini niatnya ikhlas nak belajar ini kerana ilmu, bukannya niat nak jadi doktor, niat nak jadi orang kaya, nak jadi jutawan, bukan. Mesti kita tetapkan niat kita adalah untuk belajar itu kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala, kerana kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita nak jadi engineer ke, nak jadi doktor ke, itu adalah tujuan yang kedua. Biarlah tujuan utamanya kita belajar, kita pergi sekolah, berjumpa dengan guru kita belajar ni adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa?
dengan setiap amalan kita, apabila kita mulakan dengan niat kerana Allah, maka itu dikira sebagai ibadah. Jadi anak-anak murid sekalian, jadi anak-anak sekalian kalau pergi sekolah ke ataupun sekarang di zaman pandemik COVID-19 ni kan, belajar melalui online, PDPR, belajar secara maya kan, gurunya di rumahnya, USJ 13, anak muridnya mungkin berada di USJ 12, USJ 11, 9, 8 dan sebagainya. Sebab itu saya katakan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita tahu apabila kita berhadapan dengan situasi pembelajaran yang baru kan, PDPR melalui online kan, secara Google Meet, secara Zoom ni. Kalau dulu kan, murid-murid dululah, saya dululah, kalau ponteng sekolah kita panjat pagar kan. Tetapi anak-anak murid sekarang ponteng sekolah macam mana? Ditutup kamera, pop, hilang, senyap. Tak tahu ada ke tidak depan kamera kan. Yang ni pun dengan saya ni pun saya tak pastilah. Mungkin ada anak-anak murid kita dia pasang, dia pun tinggal. Tapi tak apalah. Yang penting niat kita tu pada malam ini apabila kita membaca Yasin, niatnya biarlah dulu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana dipaksa oleh guru-guru, bukan kerana dipaksa oleh cikgu-cikgu kita. Bukan. Jadi kena tanamkan niat kita itu, biarlah kita ni buat apa-apa sahaja, keutamaan dia niatnya adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan kita beribadah. Kan, kewajipan kita sehari satu malam. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita solat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berpuasa, menunaikan zakat. Kan? Pergi haji. Semuanya mesti ada niat, tuan-tuan. Nabi pun pernah sebut, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu bermula dengan niat. Jadi, biarlah penghijrahan kita pada kali ini adalah kita berhijrah supaya apa yang kita nak buat, niatnya semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kita nak makan ke, nak berjalan ke, kan? Nak bersembang ke, biarlah semuanya kita niatkan. Ya Allah, aku nak bersembang dengan kawan ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biarlah bersembang dalam benda-benda kebaikan lah. Jangan duk sembang kosong. Sembang berapu entah apa-apa kan. Biarlah sembangnya sembang dalam keilmuan. Bincanglah pasal sains ke, matematik ke. Kan? Banyak lagi sebenarnya bidang ilmu anak-anak sekalian tak tahu. Jangan rasa anak-anak sekalian rasakan bila dah belajar ni semua dah hebat. Tak ada. Sebenarnya nasihat Hasan Basri, dia katakan, ketahuilah kamu, semakin kamu belajar, semakin kamu mencari ilmu, semakin bodoh kamu akan rasa. Sebab apa? Sebab apabila kita sentiasa mencari ilmu, kita rasa, ya Allah, banyaknya benda kita tak tahu. Kan? Mungkin ada adik kita yang nak menghadapi peperiksaan SPM. Ambil berapa subjek? 10 subjek, 11 subjek, 12 subjek. Tetapi tidak semuanya kita ada kemahiran. Tidak semuanya kita boleh menguasai 100%, betul tak? Sebab kita ni manusia ni ada minat kita. Kita ni minat lebih kepada kira-kira. Jadi kita duk minat matematik modern, minat admat macam tu. Jadi biarlah kita berhijrah pada tahun ini supaya kita tanamkan keazaman kita belajar ni supaya kita daripada tak tahu, kita tahu. Dan jangan juga apabila kita belajar, niat kita, jangan kita sekali-sekali niatkan bila kita belajar ni sebab kita nak berdebat dengan orang. Kita nak mencari salah orang. Jangan. Sebab di zaman sekarang ni, mungkin guru-guru kita, ibu bapa dan anak-anak murid sekalian boleh tahulah. Kan? Kehebatan kuasa teknologi ni. Medsos dipanggil kan, media sosial. Kan? Ada setengah tok guru sebut media sosial. Media yang sial kan. Sebab banyak benda yang fitnah daripada benda yang betul. Itu mungkin kita kata bukan betul lah. Kan? Sebab apa? Dalam media sosial ni kita bebas. Kita bebas berkata-kata. Kita bebas melampiaskan hawa nafsu kita. Contohnya di Facebook. Kita bebas meletakkan status apa-apa sekalipun. Kan? Contohnya, kan, kita tak puas hati dengan masjid. Dah lama dah kita tak masuk masjid, contohlah kan. Sebab saya bekerja di masjid ni, kan, kebimbangan masyarakat adalah bila tak dapat solat Jumaat. Yalah, kita ada ketetapan garis panduan SOP,
sembahyang Jumaat ni hanya dibenarkan 50 orang. Sedangkan di setiap qaryah itu jemaahnya melebihi daripada kadang-kadang sampai 5,000 orang. Kan? 5,000 tu separuh lah, kita kata lelaki 2,500 orang. Jadi kita nak tetapkan 2,500 orang ni supaya dapat semuanya masuk masjid, susah. Kan? Dengan kapasiti 50 orang saja. Jadi kita perlu memikirkan cara yang terbaik lah. Jadi begitu juga dengan anak-anak sekalian. Kan? Kita kena letakkan hijrah kita ini supaya tahun yang dahulu kita jadikan iktibar bagi kita. Kita jadikan pengajaran dan kita mulakan tahun baru kita dengan semangat yang baru. Dengan istiqamah yang baru, dengan azam yang baru. Yang mana kita nak belajar bersungguh-sungguh. Kalau boleh PDPR kita tak nak ponteng, kan? Tak nak buka je lepas tu tinggal, tak nak, kan? Sebab itu isu sekarang banyak berlaku, bukan kata di sekolah saja. Kan, di jabatan-jabatan pun sama. Macam kami pun pagi tadi, kan, Jabatan Agama Islam Wilayah, kita ada perhimpunan bulanan. Macam biasalah, semua on, lepas tu semua gelap je, kan? Jadi itulah. Jadi komunikasi, dia sebenarnya komunikasi yang berkesan adalah kita bersemuka, kan? Mana kita boleh lihat interaksi di antara kita dan juga audiens, kan? Maknanya saya sebagai penceramah dengan guru-guru, dengan ibu bapa dan juga anak-anak murid sekalian. Tapi tak apalah, pada malam ini kita fokus pada anak-anak kita. Kita harapkan anak-anak kita ni menjadi orang yang hebat di suatu masa nanti. Kita faham, kan? Anak-anak kita mungkin stres, kan, dengan SOP, ketetapan garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan, nak keluar sana tak boleh, keluar sini tak boleh, kan. Saya sendiri pun ada anak, kan, walaupun anak saya kecil lagi, 3 orang, baru umur 6 tahun, 4 tahun dan 2 tahun, tapi mereka pun stres dan mereka bercakap pun macam orang dewasa, kan. Papa, bila ni kita nak keluar tengok dunia luar, dah lama tak keluar. Sampaikan anak yang berumur 6 tahun berfikir dah lama tak tengok dunia luar, kan. Sedih lah juga, tapi nak macam mana, kan. Kita hadapi COVID-19 ini, kita anggaplah dia sebagai ujian bagi kita, musibah bagi kita, tapi biarlah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini menambah keimanan kita, bukannya menjadikan kita semakin kufur, semakin lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah masa yang ada, sebab sekarang ni bila kita berada di musim pandemik COVID-19 ni, banyak waktu kita berada di rumah. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang ibu bapa lah pula. Kita mesti pantau anak-anak kita, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi Allah SWT, kita pantau anak kita. Pastikan anak kita ni kalau boleh kita buat jadual. Kan, ada waktunya dia belajar, ada waktu nak main game boleh, tapi kita hadkan. Bukannya 24 hours. Dan pastikan, kan, malam-malam tu lepas pukul 12 tu tak boleh dah main game, janganlah. Biarlah berehat. Kan? Kita susun. Kita rangka perjalanan anak kita supaya tidak digunakan dengan perkara yang sia-sia. Sebab apa? Sebab nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita banyak sangat. Di antaranya nikmat waktu lapang. Tapi kena ingat, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menarik nikmat waktu masa lapang, kita akan berasa tak cukup masa bila nanti? Bila kita dah tak ada nanti. Bila kita mati nanti, baru kita akan menyesal. Allah, dulu ketika waktu pandemik, banyak masa aku dekat rumah. 24 jam tu, 20 jam tu masa sahaja. Tak ada kerja apa pun. Rugi kita tak gunakan. Jangan sampai kita dah mati baru kita nak menyesal. Biarlah waktu ketika kita hidup ini, kita peruntukkan masa kita classifykan waktu-waktu kita ini, biarlah kita bahagikan kepada 3. Yang pertama, dalam satu hari itu, biarlah 1/3 daripada 24 jam itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ni Ustaz, 1/3 daripada 24 jam, Ustaz.
Assalamualaikum. Maaf ya. Apa ni terputus hubungan tadi. Terputus hubungan. Apa ni connection loss. Jadi tadi di mana tadi? Dah terlupa dah. Masuk balik kepada kita kena peruntukkan masa kita. Kan? Jadi saya kata 1/3 biarlah kita gunakan untuk ibadah. Macam saya cakap tadi, 1/3 Ustaz. 1/3 ni banyak ni Ustaz. 7 jam, 8 jam ke 9 jam Ustaz satu hari. Mana takkan 8 jam saya nak solat Ustaz? Takkan 8 jam saya nak sujud Ustaz? Ya? Bukanlah kata macam tu. Maknanya peruntukan tersebut kita buat 1/3 daripada waktu kita itu biarlah kita beribadah dari sudut apa? Maknanya kita belajar pun ibadah. Kan? Kita belajar pun ibadah. Kita baca Al-Quran pun ibadah. Banyak lagi lah benda-benda. Tu kata, yang pentingnya tadi saya katakan, bila kita niat ikhlas kerana Allah, maka semua apa yang kita niatkan kerana Allah itu dikira sebagai ibadah. Kita makan niat kerana Allah, itu pun sebagai ibadah. Jadi maknanya 1/3 daripada waktu kita satu hari itu kita gunakan untuk ibadah, terutamanya solat, baca Quran, belajar. Inilah keutamaan dia. Orang kata 1/3 daripada kita peruntukkan untuk ibadah. Kemudian 2/3 ada ulama sebut kita gunakan untuk kita ni rehat dan juga makan. Kan? Maknanya 7 ke 9 jam tu waktu untuk kita rehat dan juga kita makan. Yalah, makan satu hari, breakfast lagi. Makan tengah hari, makan malam lah. Kalau standard kita biasa-biasa kan. Kalau orang duduk asrama, dia ada sarapan pagi, makan pagi. Kan? Lepas tu makan tengah hari, minum petang, makan malam, minum malam. 6 kali satu hari makan ni. Banyak tu. Kan? Kalau sekali makan setengah jam ke sejam, dah berapa jam? Kan? Paling kurang pun 40 minit ke sejam jugalah makan kan. Kalau mak kita masak sedap, adik-adik kita ni confirm makan banyak. Kan? Jadi maknanya 2/3 tadi kita gunakan waktu untuk kita tidur dan juga waktu untuk kita 1/3 untuk kita tidur dan juga kita makan. Dan 1/3 lagi ulama sebut kita peruntukkan waktu kita 1/3 lagi adalah untuk kita muhasabah diri kita. Muhasabah diri ni maknanya katanya kita berfikir ataupun kita mendekatkan diri, bukan sudut daripada ibadah tadi je. Maknanya kita ada satu masa tu untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Ini kata muhasabah lah, maknanya kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita ke, mak ayah kita, guru-guru kita. Jadi itulah di antara yang disebutkan oleh ulama. Biarlah waktu kehidupan kita tadi tu, biarlah keseluruhan kehidupan kita, biarlah kita pecahkan kepada 3 tadi. Makna 1/3 daripada keseluruhan hidup kita adalah waktu kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 1/3 lagi adalah waktu untuk kita tidur dan kita makan, rehat dan juga makan. Ada 1/3 tadi adalah untuk muhasabah diri kita dari sudut kita bergaul dengan orang, untuk kita membuat perkara yang kita minat kan. Itulah. Jadi hijrah kita biarlah tahun ini kita dapat mengubah perspektif kita sebagai seorang Muslim dengan kita mengatur waktu masa kita sendiri. Adjust bagi cantik. Biar masa kita tidak dibuang dengan perkara yang sia-sia. Limitkan penggunaan Facebook lah kata. Kan? Sebab kita tahu bila kita buka Facebook ni, kadang sampai 2-3 jam tu rasa macam 2-3 minit ni. Facebook ni ialah satu, orang kata satu bala juga kalau tak digunakan dengan sebaiknya. Sebab itulah dulu guru saya pernah cakap, dulu time saya belajar dulu, guru saya pernah cakap, kalau kau nak tahu sebenarnya Dajjal ni dah keluar. Terkejut kita orang. Biar betul Tuan Guru. Biar betul Tuan Guru. Dajjal dah keluar. Tapi kita tak pernah jumpa pun. Dajjal yang disebutkan oleh Nabi SAW memang tak keluar lagi ada. Tapi di antara Dajjal-Dajjal yang ada sekarang ini adalah telefon kita ni. Kan? Telefon. Tengok balik telefon kita, kat depan tu ada satu mata kan. Kan? Itu disebut sebagai Dajjal tu. Tu. Telefon kan depan dia ada mata satu. Kan? Itulah. Kalau kita tak gunakan dengan perkara yang baik, maka dia akan jadi Dajjal lah. Sebab itulah guna. Sebab apa? Sebab sekarang ni internet ni orang kata tanpa batas. Kadang-kadang niat dia dah keluar. Hebat tak hebat kan?
Jadi gunalah teknologi yang ada ini untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita gunakan kepada keilmuan. Kan? Adik-adik kita biarlah tetapkan satu KPI ataupun satu penunjuk prestasi supaya kita ni menjadi orang yang terbaik. Maknanya kita letakkan, contohnya kalau SPM aku ambil 10 subjek. Okay, kita letak aku nak dapatkan 10A paling kurang. Biar tinggi kita letakkan. Jangan cakap alah aku tak boleh nak buat, aku target 3 je lah. Tak nak lah macam tu. Biarlah kita ubah diri kita supaya apa? Supaya apa yang kita letakkan KPI kita kejar. Sebab apa adik-adik sekalian? Mungkin ketika kita belajar kita tak tahu ataupun kita kata kita tak boleh nak implement dah. Tapi bila adik-adik yang dia kerja, adik-adik tahu. Nanti murid-murid semua tahu. Bila bekerja nanti kan, ada KPI guru-guru kita. Saya sebagai imam pun ada penunjuk prestasinya. Kan? Di masjid, berapa program yang perlu kami aturkan di masjid 1 tahun. Tak boleh kurang daripada 50 program. Paling kurang 100 program kena atur. Banyak. Kan? Tapi itulah penunjuk prestasi. Maka di masjid kami buatlah bermacam-macam aktiviti dan program. Bacaan Yasin pun salah satu daripada program kan. Dengan sumbangan asnaf, kita membantu masyarakat yang terjejas di waktu PKP ni. Banyak duit yang dihabiskan oleh masjid ni dikembalikan kepada masyarakat. Itu, biar kita tahulah sedikit di masjid ni. Bukan kata masjid ni tempat orang bagi duit je. Tak, masjid ni pun tempat kita keluarkan duit bagi pada masyarakat balik. Jadi, biarlah kita meletakkan prestasi kita dalam prestasi yang terbaik. Jadilah kita sebagai Muslim, mukmin yang terbaik agar kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, agar nanti kita diganjarkan dengan syurga yang paling hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab niat kita adalah untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat sana. Kan? Itu tujuan kita. Kan? Tujuan utama kita adalah yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada aku. Macam saya dah cerita tadi, ibadah tadi, semua yang kita niat kepada Allah itu dikira sebagai ibadah. Kan? Jadi itulah tujuan kita utama, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapat ganjarannya di akhirat nanti. Tempat tujuan terakhir kita. Jadi saya rasa cukuplah untuk peringatan kita bersama. Saya mohon maaf tadi ada sedikit gangguan lah. Sedikit gangguan terputus pula. Tengah syok-syok dah bercakap, tiba-tiba apa pasal ni? Tiba-tiba macam mati kan. Rompok. Rupanya reconnect. Biasa tu kan. Kita tak expect benda ni. Jadi saya mohon maaf lah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar peringatan kita bersama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memperingati dah di antara kamu mukmin, kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah kita, menerima segala perbuatan kita dan diganjarkan dengan pahala, insya-Allah. Jadi saya rasa apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan bacaan doa. Sama kita tadahkan tangan dan kita aminkan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina ma'ana wa la man yatba'una شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله يا رحمن يا رحيم. Saat ini kami mengangkat tangan mohon ke hadratmu ya Allah. Kami mohon perlindungan dan pertolongan daripadamu, ya Allah. Ya Allah, kami sedar, kami akur, wabak COVID-19 ini adalah teguran daripadamu, ya Allah.
maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan kami ya Allah, kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa keluarga-keluarga kami ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, hamba-hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Angkatlah, hapuskanlah wabak ini ya Allah. Lenyapkanlah ia ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Berkuasa, lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabbal Alamin. Engkau lindungilah kami ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami, jiran-jiran tetangga kami dan negara kami dan seluruh dunia umumnya ya Allah daripada wabak COVID-19 ini ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti. Sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertungkus lumus berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini ya Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami guru-guru yang bertahu, yang memberikan amanah, menjalankan tanggungjawab sebagai guru untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah murid-murid kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah mereka berjaya di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami guru, ibu bapa dan anak-anak murid sekalian agar kami sentiasa bersilaturahim, tidak memutuskan hubungan di antara kami ya Allah. Kerananya kami bersilaturahim kerana-Mu ya Allah. Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, sesungguhnya ya Allah, kami amat sedih dengan apa yang telah menimpa kami ini ya Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang Maha Berkuasa. Berikanlah kami kekuatan. Ya Allah, berikanlah keupayaan agar kami dapat menghadapi wabak ini ya Allah. Semoga kami dapat memperbaiki kekurangan, kelemahan kami ya Allah. Semoga ada hikmah di sebalik ujian-Mu ini ya Allah. Semoga semakin kami kuat keimanan dan ketakwaan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami sedar banyak yang mahu Engkau tunjukkan kepada kami atas musibah ini ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika ini adalah kemurkaan-Mu kepada kami, jentiklah hati kami agar kami sedar akan kesilapan yang telah kami lakukan. Semoga kami sentiasa bermuhasabah diri. Semoga dapat diperbetulkan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, maka segerakanlah Engkau mengangkat wabak ini ya Allah, agar kami dapat kembali seperti dahulu ya Allah. Agar kami dapat bertemu di antara guru dan murid-murid ya Allah. Agar kami dapat belajar bersemuka dengan guru-guru kami ya Allah. Agar kami dapat melihat wajah guru-guru kami yang ikhlas kerana mengajar ingin mendapatkan keredaan Allah. Biarlah kami mendapat pahala dengan melihat wajah-wajah guru kami ya Allah. Dengan melihat wajah ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah hati-hati kami kepadamu agar sentiasa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami peluang dan ruang untuk kembali berjemaah di masjid-masjid, iaitu di rumah-rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perasaan hasad dengki, dendam dan buruk sangka sesama kami. Berilah di sebalik semua musibah ini agar umat Islam semakin kuat dan hidup aman dan damai. Terangilah hidup kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Limpahilah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu. Sejahterakanlah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kurniakanlah kekuatan kepada kami dengan sebab pembacaan Al-Quran. Kurniakanlah kekuatan dan kesihatan kepada kami dengan kemuliaan dan ketinggian Al-Quran. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Dan perkenankanlah doa kami ya Allah dengan kemuliaan mukjizat Al-Quran ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa zakatana wa a'malana innaka antas samiul alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidna bil 'adha'im wal jara'im ya karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar hajat kita, mendengar doa kita dan memperkenankan apa yang dihajatkan oleh kita insya-Allah. Jadi sekali lagi saya memohon jutaan terima kasih dan juga mohon maaf kepada pengetua dan juga seluruh guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid SMK USJ 13 supaya kita sentiasa mendoakan sesama kita, kita diberikan kehidupan yang baik dan juga dikembalikan dengan kesihatan yang terbaik insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Faidul Irfan bin Ahmad Mustafa Kamal, Pegawai Hal Ehwal Islam Jawi, atas kesudian hadir pada malam ini untuk bersama-sama kita semua di Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 2021. Semoga apa yang telah disampaikan sebentar tadi dapat menambahkan ilmu dan dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam. Mohon para hadirin, terutamanya anak-anak didik tertinian yang mengikuti majlis ini secara langsung agar dapat mengisikan kehadiran pada pautan yang telah dikongsikan oleh guru kelas masing-masing. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berbahagia Puan Hajah Mazni binti Muhammad Sharif, Pengetua SMK USJ 13 untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis malam ini. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada pengurusi majlis kita yang berbahagia, penceramah jemputan kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faidul Irfan ya, bin Ahmad Mustafa Kamal, Pegawai Hal Ehwal Islam Jawi yang juga Ketua Imam Masjid Al-Firdaus Segambut Luar KL ya. Terima kasih kerana sudi berada bersama kita pada malam ini. Yang berusaha barisan penolong-penolong kanan, barisan penolong guru-guru kanan, YDP BIBG ya, saya nampak bersama kita ni ada beberapa link ya Ustaz. Ada link untuk guru, untuk parents dan untuk anak murid ya. Jadi sebab kita kena pastikan sebab link kita tidak mencukupi jadi kita masuk daripada 3 lah Jadi alhamdulillah guru-guru, ibu bapa serta anak-anak tertinian kita yang bersama pada malam ini. Jadi kat sini saya tak tahu nak tertinian berapa orang sebab ada IG. Macam Ustaz kata sekarang macam-macam keadaan. Jadi anak-anak kita dia ada IG lah untuk menarik minat mereka, dan kita ada barisan guru-guru pendidikan Islam juga yang kreatif di sekolah menengah USJ 13 lah. Jadi ini antara kaedah yang kita gunakan untuk memastikan anak-anak kita bersama kita. Jadi alhamdulillah kita berada di sini pada malam ini untuk bersama-sama mengadakan majlis sambutan Ma'al Hijrah, walaupun dah lepas, kita dah puasa Ashura tapi kita cari juga masa untuk sama-sama mengadakan satu program yang kita kena sedarkan kena sedarkan anak-anak didik kita lah terutamanya tentang keistimewaan tentang Ma'al Hijrah tentang sambutan Ma'al Hijrah, tentang tahun hijrah untuk anak-anak
untuk orang Muslim. Jadi tahun ini tamu-tamu hijrah kita adalah bertemakan manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Jadi tema-tema sentiasa dipilih untuk memastikan kita faham tentang apa yang kita cuba yang kita perlu hijrahkan. Tapi Ustaz dah sebut tadi, alhamdulillah. Jadi moga-moga anak kita dapatlah apa yang nak disampaikan. Jadi selalu dah dengar cikgu-cikgu dia, Ustaz dia dah dengar dah selalu cikgu dia bercakap, mak bapak dia pun dia sebut kalau kita berjumpa dia cakap mak bapak dia membebel Ustaz. Itulah anak-anak. Tapi tak apa, macam mana pun kita mencuba sebaik mungkin. Jadi kita jemput Ustaz malam ni untuk menyampaikan menyampaikan supaya ada timbul penghijrahan penghijrahan secara walaupun sedikit kita sama-samalah kepada guru-guru, of course lah kepada pentadbir, kepada guru-guru, kepada ibu bapa yang sama-sama berada di sini. Penghijrahan itu memang kita kena buat lah, terutama yang kita dah semakin meningkat usia macam saya ni. Okey, begitu juga anak-anak lah tentulah kena buat. Dan sekarang memang berlaku yang ketara kerana adanya pandemik pandemik COVID-19 ini menyebabkan kita semua telah berubah, dipanggil new norm lah, norma baru lah. Itulah penghijrahan sebahagian daripadanya, dan kita kena pastikan kita mengikutinya dengan cara yang terbaiklah sebagai seorang Islam. Macam Ustaz kata tadi, Dajjal ada, betul. Sebab Ustaz kata saya pun dah dengar antaranya inilah yang antaranya mata, betul ada mata inilah mengganggu gugat kehidupan kita sekarang, tapi ada kebaikannya juga. Dia sentiasa membantu kita, dan dalam keadaan pandemik ni juga kita berhijrah, semua berhijrah di mana kita semua berada di rumah, dan kita berpeluang untuk mencari ilmu, terutamanya ilmu-ilmu agama dengan lebih banyak di mana semua tak payah pergi. Sekarang sebenarnya sedih juga tak boleh pergi masjid Ustaz semalam-malam, betul. Ustaz pun berceramah di online, saya pun malam-malam mencari peluang masuk lah mana-mana malam-malam di surau sekolah, di surau perumahan saya pun ada FB, saya pun dengar FB, saya pun join Masjid Shah Alam punya FB, join Masjid Bukit Jelutong sentiasa. Itulah kami lakukan, kita lakukan. Jadi kita mengharapkan itu juga dilakukan oleh anak-anak untuk berhijrah, untuk mencari ilmu-ilmu, kita panggil ilmu-ilmu akhirat lah, tapi ilmu dunia juga perlu dicari. Berlaku PDPR di sini jadi itulah penghijrahan supaya kita menjadi umat yang berkualiti. Itulah ummah yang berkualiti, itu yang disebut tadi. Saya rasa sebenarnya kita dah dengar Ustaz bagi yang banyak, jadi saya pun tak nak berceramah jadi sebenarnya kita pun anak-anak murid ni, cikgu-cikgu pun dah selalu dengar saya bercakap. Jadi saya rasa itu sajalah sedikit sebanyak daripada saya. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz sekali lagi sudi menerima jemputan daripada panitia pendidikan Islam kita yang mencari, sebab saya memang beritahu penolong kanan dengan guru kanan kita perlu adakan juga untuk memberi untuk mendedahkan anak-anak kita tentang apa yang mereka perlu ketahui. Jadi terima kasih kepada barisan panitia pendidikan Islam di bawah bimbingan guru kanan kemanusiaan iaitu Puan Rodiah yang mana telah menguruskan majlis ini dengan jayanya untuk pengetahuan Ustaz. Kita sekolah harian biasa, tapi kita ada barisan kita panggil pengawas budi pengawas-pengawas budi kita yang menguruskan. Mereka telah ada menguruskan majlis baca ayat Yasin kita, boleh katakan nak kata tiap-tiap minggu tu untuk cikgu tak, tapi untuk murid mereka menguruskan. Alhamdulillah, macam malam ini pun yang dipresent itu adalah anak murid kita. So inilah kita memberi pendedahan, kita memastikan mereka dapat menjadi imam kepada lelaki, mereka dapat menjadi imam imam kepada keluarga mereka. Saya rasa itu saja.
daripada saya. So terima kasihlah sekali lagi kepada semua yang berada di sini pada malam ini. Alhamdulillah So sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Mazni binti Muhammad Sharif atas kesudian menyampaikan ucapan itu tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, jelas membuktikan satu bentuk kelangsungan dan kesinambungan dalam penghayatan dan memperingati peristiwa hijrah sesuai dengan semangat dan iltizam kita untuk terus mendaulatkan Islam sebagai agama terunggul dan menjadikan umatnya masyarakat bertamadun berpegang pada nilai-nilai mahmudah khususnya di SMK USJ 13 dan di negara ini amnya. Dengan ini maka berakhirlah sudah majlis kita pada malam ini. Saya mewakili jawatan kuasa pelaksana Majlis Sambutan Ma'al Hijrah SMK USJ 13 tahun 2021 1443 Hijrah memohon seribu kemaafan andai ada terlanjur kata, tersilap bicara dan kekurangan sepanjang berlangsungnya majlis. Jutaan terima kasih diucapkan kepada barisan pentadbir SMK USJ 13, para tetamu jemputan, para ibu bapa dan warga Tertinians yang sudi meluangkan masa untuk menjayakan majlis sambutan Ma'al Hijrah pada malam ini. Mohon para guru dan tetamu jemputan agar dapat terus berada dalam talian bagi sesi bergambar selepas ini. Memetik ayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.